Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Okey, untuk kali ini kita akan belajar tentang macam mana kita nak set up cam ataupun tuning cam lah. Selepas kita die cam, kita dah tahu data cam kita melalui teknik die cam standard yang menggunakan data yang kita akan bincang nanti lah. Yang kita menggunakan sama ada kita die cam macam biasa pakai degree wheel ataupun menggunakan teknik alternatif yang aku pernah kongsi dulu. So data yang aku akan kongsi adalah menggunakan data yang pernah aku die dulu lah. Sebab cam ni aku pakai cam 7.5 lifting dia. Okay, data yang asal daripada data dululah. Cam ni yang aku tulis pada kertas dulu kalau korang ingat lagi. Okay, yang ni data dia. Yang cam dia cam 7.5, lifting dia lain kan. Lifting dia 7.5, 7.45 tak sampai 7.5 ikutkan pada ukuran yang aku buat lah. Tapi bila kita pasang dengan rokaan ratio, kita dapat lifting in 7.8 dengan X 7.6 lah. So memang lifting 7.5, lifting valve termasuk dengan rokaan ratio. Total lifting valve output dia adalah 7.8 mm untuk intake dan 7.6 mm untuk exhaust untuk cam ni yang kita akan bincang nanti. So dan semua data ni aku transfer ke sini. Okay. So hari ni kita cerita pasal selepas kita die cam apa kita nak buat. Kita dah tahu data cam ni. So kita kena pakai apa setup yang boleh bang. Ke memang kena tengah-tengah, LSA yang tengah-tengah. Kita kena sama ada 3 pilihan. 4 pilihan termasuk yang asal. So pilihan pertama untuk cam yang aku pakai ni, cam dia adalah cam 2, tak salah korang kira data yang aku dapat bagi ni. Okay, cam intake exhaust dia 237 degree je. Cam intake dia besar sikit, 251 degree duration dia. So duration dia tak samalah intake dengan exhaust ni. Sebab cam ni adalah cam yang memang sesuai lah untuk macam daily use, low RPM ataupun bahasa lain low end top punya setup lah. Yang ni, cam ni walaupun lifting dia tinggi, tak semestinya dia ni duration tinggi ya. Duration dia biasa je. So lifting tinggi ni untuk spek besar sebenarnya. Untuk yang pakai CC besar pun semua, lifting kena up sikit lah supaya respon dia stabil. So data yang pertama ni data pertama. Kena tulis sikit ni. Ni cam yang sama ni, semua setup lain-lain. Okay, sekejap aku ambil ni yang marker sekejap. Okay, ni yang pertama. Ni adalah yang nombor 1. Nampak tak? Okay, nombor 1 boleh tu, hijau. Nombor 2, setup yang ketiga, setup yang keempat. Okay nampak sebab marker besar ada. Okay, so satu ni adalah data yang kita ambil menggunakan marking standard kilang. Marking standard kilang ni kalau kau perasan, marking yang standard yang kita pakai yang memang bila kita buat top dead center sini, and then marking ni ikut je yang marking pada ni. Straight je, sama ada kau orang pakai adjustable ke, kau orang pakai standard punya ke, pastikan dia tengah ni. So data yang kau orang dapat untuk cam ni adalah macam ni. Yang ni. Okay, dengan LSA sengit lah. Dia sebenarnya dia delay. Ini lambat ke belakang. Dia delay. Cam ni delay 5 degree. Ikutkan kalau pakai marking standard kilang, iaitu marking standard kilang punya factory marking. Okay, kau akan dapat data yang jenis sengit lah. Sengit lari 5 degree. Tapi hidup lah betul. Hidup tak ada masalah. Hidup macam biasa dan dia lambat sikit sebab dia delay. Dia respon dia lambat sikit. Ujung baru menjerit. Kalau macam tu, kenapa lah? Dia macam bawah dia lambat sikit lah. Dia macam dia lambat sikit. Pulas mengejut dia. Dia tak ada sedut. Dia macam lambat sikit, lagging sikit. Sebab dia lemau. Sebab dia tak balance. Dia tak pick up. Okay, so untuk adjustable cam dia, nak tahu marking dia tu straight kilang ke tak, bukan pada gigi ni tau. Dia ada sengat pada gigi ni. Sengat pada gigi, kat kawasan gigi ni. Bukan yang tu. Pastikan sengat dia duduk tengah-tengah, tak. Yang menentukan dia tengah ke tak ni, ada bonggol sini sekejap. Kalau aku boleh, aku rapatkan je lah. Sekejap. Dia yang menentukan ni, sekejap aku bagi cahaya sikit. Okay, sorry. Silau. Okay, tak pergi ni sikit. Tak silap sangat. Okay, dia ada notch kat sini. Notch macam lekuk sikit kat hitam ni. 3 segi hitam ni. Ni lekuk ni kena straight, lurus dengan marking ni. Tu baru marking standard kilang. Abaikan dia sengit ke ni, dah lari dah bang. Sebab kalau kita ikutkan rantai dia akan terlari setengah mata. Kalau kita letak atas, lari setengah mata atas pula. So abaikan yang setengah mata lari semua sebab kita pakai adjustable. Bila kita pakai adjustable, kelebihan dia korang boleh, bila terlari setengah gigi kan, kalau cam gear biasanya kalau tukar block apa semua, dia akan lari setengah mata ke bawah, ataupun bila kita delay setengah mata ke atas pula. Tak boleh duduk tengah-tengah.
Tak boleh. Memang yang akan lari setengah, lari setengah. Kenapa ya bang? Sebab lari. Banyak cerita dia nanti. Dia kena rantai timing, kena jack rope apa semuanya akan lari. Tak boleh nak duduk tengah-tengah, makin kilang. So, kalau pakai adjustable, ambil ni, adjust balik supaya notch ni straight dengan. Tu adalah makin kilang. Okay, tapi adakah tu marking yang betul untuk cam tersebut? Tidak juga. Sebab kita kena die dulu, kena tahu data. Adakah betul kalau kita letak marking? Kalau Umar, yes. Umar kalau kita letak marking sini, lari dia dengan 1 degree je. Tak sampai, 0.75 degree je. Tak lari jauh. Sebab tu cam Umar, cam yang high class punya, kalau letak je marking kilang, memang motor keluar power. Tak ada masalah. Tapi kalau cam custom, memang banyak lari. Ada setengah tu sampai hampir 1 mata lari. Baru duduk tengah-tengah. Cam tu baru balance. Baru keluar power. Memang wajib lari dengan semata dulu. Larikan semata dulu, lepas tu kau start balik sikit. Macam tu lah. Ada orang adjust lah. Supaya nak tahu kedudukan marking asal kilang di berapa degree lari. So, bila kita dah tahu berapa degree lari, kita akan alih kat sini. Nanti kiraan sengat ni aku ajar. Okay. So, kita berbalik pada data tadi Data tadi. Sebelum kita berbalik ke sini, kita akan pergi ke data. Sekejap Okay, so ni data yang kita dapat. Okay, asal-asal kalau kita ikut marking kilang, marking kita standard pada head tu, duduk tengah-tengah semua, kita akan dapat data ni. So LSA dia sangat cam dia. Okay, overlap dia, tengok overlap 18, 21. Exhaust lagi besar overlap dia. Okay, exhaust dilution sikit kat sini. Tapi X dia kecil gila. Buka lambat gila, memang lambat gila. Senak sikit lambat dia buka 36 sebelum sampai bawah baru nak buka. Intake pula tutup lewat pula. 53 baru nak tutup. Dia nafas dia panjang. Jadi tak balance. 5 degree lagi ni boleh diterima, enjin hidup. Kalau makin ni hidup, tapi dia pick up dia delay, dia lambat, dia lag, dia macam long je. Dia jerit atas tapi lemau, dia macam lembut. Okay, sebab dia delay. Tengok LSA intake 107 besar. Ni 97 kecil gila. So, untuk teknik yang biasa orang guna, orang cari-cari, ada teknik lama dia akan pakai nombor 3 dengan nombor 4 ni. Sama ada dia balancekan bawah. Suka sangat balance Evo dengan IVC. Intake ada kan dia pula cam. Sangkut kira mata bagi 2. Ni ramai gila pakai ni. Tapi hidup tak? Hidup sama tak? Hidup dong. Senang. Power pun boleh lah. Seimbang lah. Seimbang sekiranya yang ni tak jauh. Sebab bila kita balancekan yang ni akan tak balance tau. Overlap dia tak balance. Kalau keadaan macam ni, tengok overlap intake besar mana. 26.5. Yang ni exhaust kecil gila buka overlap. 12.5 je. Nampak tak? Jauh ni. Kalau ikut teknik tu memang motor tak keluar power. Buat macam ni motor tak keluar power. Memang rasa cam, salahkan cam lah. Pada kita salah. Sebab ingat duration dia dah berbeza. Ini X ni dah berbeza. X ni baru 230 lebih. Kalau ikut data dia ni, X dia ikut kiraan 237 je. Exhaust dia 237 duration degree je. Kalau yang intake punya 251. So beza situ lebih kurang 10 degree dah beza duration saja. So memang nak balance ni tak boleh pakai teknik ni. Tapi motor hidup. Semua aku cakap, semua motor hidup. Cuma karakteristik power, lambat, lagging semua. Yang kedua dia balancekan overlap. Dia angkat head, dia balancekan overlap sama tinggi ke whatever lah. Dia pun dia pakai data ni. Dia balance kat overlap 19.5. Tapi ni pula tak balance. Hidup tak betul? Hidup. Tapi tengok yang ni 51. Dia sama dekat-dekat dengan yang asal tadi. Sebab apa? Bila kita balance kan ni, beza dia 1.5 degree dari ni je. Dia just nak balance kat overlap. Dia angkat head tu, dia samakan overlap tu. Tengok marking mana dia pakai marking tu. Biasa kita kalau teknik-teknik lama tak pakai degree wheel. Dia just tengok physical head tu sebelum dipasang, dia tengok overlap dia. Okay, kalau aku balance kat overlap, kat mana kedudukan. Betul kedudukan tu nanti bila dia pasang. Bila dia pasang, dia dah tahu dah. Macam ni kalau pasang ikut marking ni, data dia ni. Data dia yang ni kalau ikut marking standard yang ni sekarang. Tapi dalam marking yang betul apa? 5 degree advance. Bila 5 degree advance, kita akan samakan LSA dia. Ni samakan Evo dengan IVC. Ni samakan overlap dia. Overlap dia samakan overlap. Yang ni samakan LSA. Yang ni yang paling tepat lah. Samakan LSA. So ni data dia. Data dapat saingan bang. 23, 16 ni 48 ni 41 bang. Kan saya cakap duration dia lain. Duration ni 10 degree lebih pada. Jadi memang data dia akan besar belah atas lah daripada bawah. Ni pun overlap lagi besar. Ni pun IVC lagi besar daripada Evo. Overlap dia ni sebab dia duration dia besar. Tapi LSA sama tak? LSA sama. Tak percaya kau orang tolak 48 tolak 23 dengan 41 tolak 16. Jawapan dia sama aku pun tak tahu. Terai. Kita terai 48 tolak 23. Kalau jawapan sama memang LSA dia sama lah. 48 tolak 23 25 dapat 25. Kejap
Kalau lari pun lari ni. Aku pun tak ingat dah. 41 tolak 16. 25 juga. So betul lah, sama. LSA 102.5. So sama Kalau kau tolak 48 tolak 23, 41 tolak 16, jawapan dia sama, 25. So 25 tu adalah mean set point untuk LSA. So 102.5. So yang ni data yang kita akan buat. So data ni macam mana nak gerak 5 degree bang? Nak tahu kat sini 5 degree. Okay, sekarang ni aku cerita basic punya tentang diecam. Okay, kita nak cam ni akan lagi 5 degree. Dia ada marking standard kilang. Banyak mana tu nak gerak? Setengah gigi, 1 gigi, 2 gigi. Tak boleh Okay, so bagi lampu sikit Okay, so sekarang ni aku cerita. Satu, kita akan lengkap 4 stroke bersamaan dengan 2 kali pusingan ni bersamaan 720 degree lah. Dua ni kena pusing 2 kali. Tapi untuk melengkapkan 4 stroke 720 degree, yang ni pusing sekali je. Yang ni pusing sekali, yang ni pusing 2 kali. Sebab timing chain belakang, timing gear belakang 16. Sini 32. 16 pusing 2 kali barulah melengkapi 32 ni. Yang ni, satu pusingan dia 720 degree, 4 stroke. Satu pusingan je. Yang ni 2 pusingan. Twice. Okay? Dia pusing 2 kali baru cukup 4 stroke. Naik turun, naik turun. Yang ni naik turun, naik turun. Yang ni baru pusing sekali. So, soalan dia berapa degree satu mata ni? Kalau kita gerak satu mata, berapa degree dia gerak? Jawapan dia 720 bahagi dengan mata dia. Mata dia ada 32. So bahagilah satu mata berapa degree. So ikutkan 720 4 stroke punya ni. Okey, untuk lampu sikit. Silau. Okey, 720 kita bahagi dengan mata dia. 32 mata. 32 teeth. So satu mata, kalau kau lari satu mata, kau dah lari 22.5 degree. Memang betul tak keluar baru lari satu mata. Setengah mata bagi 2, 11.25. 11 satu mata. So kita kira satu mata. Biasanya sengat yang dibuat kat sini, sengat-sengat ni sama ada banyak atau sikit. Biasanya dia ada buat 6. Cara dia adalah kira sengat dia, garis tu, garisan yang adjustable tu. Kalau ada 6 tolak 1, itulah bilangan sengat. Bilangan garis ada 6, sengat ada 5. Faham tak? Satu sengat tu berapa degree. So aku punya ni, kalau susah nak nampak, aku dah try zoom tadi, try kamera tak dapat. Ia ada 6 garis. So 3 garis atas, 3 garis bawah. So ada 6 garis, tolak 1 dapat 5 sengat. So satu sengat berapa degree? So dia bersama keseluruhan sengat ni, biasanya semua cam aku dah tengok, dia mewakili satu mata tau. Mewakili satu pergerakan satu mata. Jadi pergerakan satu mata 22.5 satu mata. So satu sengat berapa? Dia ada berapa sengat tadi? 5 sengat. So bahagi 5 dapat 4.5. Bila kau gerak satu sengat ke bawah, kau dah lari 4.5 degree, hampir 5 degree. So untuk gerak advance 5 degree, untuk betulkan, untuk dapat data ni advance 5 degree, kena advance 5 degree baru dapat data ni. So berapa sengat kena alih? Satu sengat advance or delay? Advance. Bila kita advance baru dapat data ni. Sebab ini kan kurang kan, 18 nambah 5 dapat 23. So advance sengat ni turun ke bawah satu sengat daripada tempat asal dia. Sebagai contoh, memang cam ni dah saya ingat bang, macam mana bang, letak dulu tengah-tengah ni, notch ni letak dulu tengah-tengah. Ni dah lari. Contoh tengah-tengah macam tu, abaikan garis. Tapi garis ni dah lari dah, saya dah adjust. Sebab kalau kita letak garis asal jadi macam ni, dah jadi macam ni. Contoh tak apa, longgarkan Allen key 3 biji ni, 1, 2, 3 ni. Lepas tu pusing-pusing, dapatkan dia bentuk kedudukan ni macam ni. Puluhan ni, yang ni top dead center. Yang ni duduk sini dulu. And then dari situ baru advance satu sengat. Tengok situ dia duduk kat mana. Oh, sengat yang 2 ke atas dah bang. Satu sengat yang ke bawah. Gerak satu sengat dah 5 degree advance. So test motor kau. Tu cara yang betul lah. Cara yang berdasarkan data yang kau dapat tu memang cara tepat punya. Okay, baru dapat data ni. Even kalau kau tak ada tu, untuk tak ada degree wheel lah. Kalau ada degree wheel macam biasa, buat macam biasa, eja macam biasa. Ni tak ada degree wheel, kau dah tahu lah kat mana kau kena tu. Even kalau kau buka pasang pun apa semua, dah lari dah kena die balik, tak payah. Sebab kau dah, dalam kepala kau dah tahu dah 5 degree from marking standard kilang untuk cam ni. Kau dah tahu dah cam apa benda. Oh, aku pakai cam ni K75, dia 5 degree advance daripada standard kilang. Mana kau tahu? Aku tahu, aku die dulu. Oh, aku tak tahu pun dia tanding pen dia. Tu tanda pen mengarut dah tu. Tanda pen tu untuk tu kalau alih ke lain habis dah huru hara dah kan, macam tu. Tu kalau tanda pen, kalau betul-betul dia kalau kau pasang kat air lain, takut dia starting tu dah gini dah, sengit dah. Tak boleh nak ikut pen tu. Dah tak boleh, pen tu dia duduk sini, sekejap aku buat sini, tak boleh. Tengok pen kau tanda dengan marker pun dia letak kat air lain dah lari dah. So kau kena tahu
berapa degree from marking standard. Tu yang terbaik lah. Okay, dia 5 degree from marking standard. Tahu lah, pasang kat head lain pun, kalau dia dah lari dah setengah mata, kena adjust juga sampai 5 degree from factory marking. 5 degree dari tu dah untuk cam tersebut. Sebab tu pasang kat lain kena die balik. Pasang kat lain kena die balik. Tapi kalau dah tahu berapa degree from marking standard, dah tahu lah. Tapi kebanyakan teknik kedua. Okey, teknik kedua pula, teknik orang lama yang tak ada degree, tak ada apa. Okey, untuk pengetahuan kau orang, semua cam yang kau beli kat aftermarket tu, jenama Cozy ke, jenama Umar ke, dia orang memang plus minus 5 degree from LSA balance lah. Kalau letak makin kilang, memang dia takkan lari daripada lebih daripada 5 degree. Macam aku tadi kan, ni ikut custom punya cam, tapi dia bagus. Dia 5 degree je lari daripada, kalau aku letak kat marking standard, dia tak balance 5 degree sahaja. Walaupun 5 degree tu setengah-setengah tuner rasa, banyak tau. Tapi untuk hidupkan motor, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Enjin pun still lagi lancar, cuma power dia mungkin ujung tak ada ataupun pick up je lebih. Macam tu je lah. Tapi hidup tak motor kalau marking standard. Semua cam aftermarket Cozy, Umar, Tokahi, whatever, pakai yang marking standard kilang, motor hidup, tak ada masalah. Tapi orang akan adjust lagi. Kebanyakannya pemain akan suruh pakai adjust apa? Adjust lagi sikit. Terlalu. Dia akan adjust advance banyak boleh, sehinggalah dia hampir-hampir tergantuk. Bila kita pulah, ni top dead center tau, ni ada overlap. Top dead center overlap punya state, iaitu exhaust to intake stroke. So dia sekarang ni overlap, valve tengah overlap sekarang, piston tengah top dead center. Ada tergantuk tak? Tak ada tergantuk. Okey, teruskan. Ketatkan skru semua, pasang semua. Okey, gitas motor. Okey. Pick up okey, cuma hujung ni susah tak jerit lah. Okey, delay pula. Delay, maximum delay. Bila kita maximum delay, ketatkan biasa-biasa dulu, test dulu. Ada tak laga dengan overlap. Sebab bila kita adjust advance or delay, dia akan risiko untuk tergantuk dengan pocket valve tu. Kalau pocket valve tak dalam mana. So bila tergantuk, alamak, tergantuk. Macam mana? Kop. Kurangkan sikit. Okey, tak ada dah. Okey, matikan. So ni maksimum delay yang kita boleh buat. Kalau korang delay. So pergi test. Okey. Tapi masalah gear 4 mati. Gear 3 pun jerit. Memang gear 4 mati. Lemah sangat. Advance balik sikit je. Okey, cari supaya dia hidup dengan gear 4. Tangan. Okey. Bang, balance bang. Cantik bang. Pick up ada, long ada. Settle. Ketat kan? Okay, confirm kan ketat. Memang nak pasang tu ketat lah. Jangan lupa pula. Kalau dah okey, buka balik. Confirm kan ketatkan balik. Pastikan ketat sebab ramai kes gila. Yang ni longgar-longgar. Bunyi macam knocking. Rupanya timing chain dah nak tercabut lah. Timing ni dah nak tercabut. Skru dah longgar semua. Pastikan ketat yang ni Lepas tu ketat balik. Settle. Tu cara old school lah. Sebab dia akan lari sikit daripada titik marking kilang. Kalau letak dulu marking kilang, lepas tu baru adjust advance and delay. Tu adalah tuning untuk hari ni. Cara tuning advance delay. Sebelum lepas kau buat tu marking, letak top dead center, pastikan dia tak ada tergantuk. Pulas tu macam ni. Ni aku cabut pula ni, boleh pulas dengan tangan ni. Aku pasang pula, tak boleh nak pulas langsung. Aku takut ni. Takut over pressure. Sebab ni kan cek kot. Aku tak check lagi. Nanti kena check dulu. Cam mana yang sesuai apa semua ni. Cam ni dia ada duration yang sederhana lah. Cuma lifting dia tinggi. Okay, kena cari. Kalau dia tak, aku akan tukar cam. Jenis aku, kalau DCR tinggi, aku akan cari cam yang duration tinggi dulu. Aku akan kekalkan CR tu. Kekalkan dia punya, tak nak akak head block. Main cam, cari cam duration tinggi dulu untuk redakan DCR. Sebagai contoh, aku tadi dapat 200 PSI. Contoh 200 PSI. Aku dalam marking bro dah sedap dah tengah, dah cantik dah marking semua. Tak ada adjust lah. Tapi PSI 200 PSI. So aku akan cari cam yang CR 12. Ni CR ni boleh 10, 11, bawah 11 ni. Kalau cam ni bawah 11. Tapi kalau CR kau 12 memang PSI spike 200 PSI. Tinggi sangat, memang power tak keluar. Kau pulas macam mana power tak keluar ketat. Ibaratnya kau naik bukit, kau nak bawa laju. Mana boleh naik bukit bawa laju. Asal lah. Sebab dia rasa macam tu. Dia rasa macam kau naik bukit. Motor kau tak boleh pergi. Macam berat. Sebab dia senok lah ni. Beban untuk compress. Even kau nak start motor pun beban dah. Banyak tenaga kau pakai. Berapa horsepower kau nak start motor. Kaki kau. Kalau kau boleh sukat horsepower yang digunakan untuk start motor, itulah horsepower yang digunakan untuk compress ni. Horsepower nak compress pun dah tinggi. Output dia pun lebih kurang. Tak power sangat. Jadi nampak tak? Tak seimbang. Power yang digunakan untuk compress tinggi, jadi loss kat situ. Hilang power kat situ dah. Nak compress tu. Bila kita pulas sikit laju bang. Memanglah bila pulas sikit, pressure dia rendah. Jadi senang nak compress. Power pun balance. Power banyak, compress pun senang. Senang nak compress, power banyak. Kalau kita ketatkan compress, kalau power tu balance, kuat double lagi, tak apa. Ni power dah tak ada. Meletup pun alah gitu je. Pum nak compress tadi, nampak loss kat situ. Ibaratnya kalau bawa beban lah. Beban bukan pada rantai, bukan pada sprocket, bukan pada motor, tapi beban pada sistem compress.
iaitu masa kita compression stroke, loss power kat situ. So nampak tak rugi kat situ kalau kau buat CR tinggi-tinggi terlebih daripada yang sepatutnya. Masa tu ramai orang kata pakai minyak yang RON yang boleh bertahan lah dengan compression tinggi. Ya betul, memang boleh pakai compression minyak-minyak etanol yang berasaskan alcohol base. Tapi masalahnya benda tu mahal satu. Dan untuk racing je sesuai. Okay. Dan dia memang panas juga. Walaupun dia stabil, dia menghasilkan power yang sangat kuat untuk high compression lah. Untuk high compression engine. Tapi tak sesuai untuk daily use apa semua. So kena balance kan compression tu. Sebab tu kilang dia tak buat compression tinggi-tinggi. Sebab dia tahu kalau over compression, engine panas, power tak balance, tak keluar, tak berbaloi lah dengan power yang dia hasilkan. Okay. Itu saja. Okay. Yang seterusnya teknik yang tadi tu, berbalik pada teknik tadi, kalau teknik yang biasa PMP, the adjustable cam, yang pertama sekali pasang dulu, pasang, kebanyakannya akan lari lah. Biasanya kalau pasang ni duduk tengah-tengah, cam ni sendiri pun tengah-tengah, cam gear ni pun setting tengah-tengah. Biasanya dia tak akan duduk gini, dia akan duduk gini. Biasa kalau jet erot lagi lah, ada gini bang, saya alis mata ke sini, saya alis mata ke sini, tak boleh duduk sini. Macam mana? Apa susah? Longgarkan tengah ni, straightkan, gerakkan yang tengah je. Yang ni top dead center, betul adjust yang ni. Okay, kalau pandai-pandai auto ketatkan. Okay, ketatkan tak, lepas tu pusing dulu satu round. Top dead center betul ada straight. Okay, pusing. Contohnya pusing satu round. Okay, tengok top dead contoh. Top dead center mana aku marking? Salah. Ni saya terima. Okay, ni kan marking dia kan. Okay, ni top dead center kan, ada marking top dead center contoh. Okay, betul. 2-3 kali round pun dia berbalik tempat sama dan kedudukan dia betul. Okay, ni lah tepat dia. So nak test dulu dengan marking standard kilang. Okay, dah rasa dah puas hati dah rasa macam mana. Okay, rasa dia macam pick up. Okay, tak apa bang, try delay dulu bang. Okay, pop delay. Yang ni delay hitam ni ke belakang, hitam ni 3 segi ni ke belakang tu delay. Delay bila kini delay, bila ni tak ada center, kedudukan ni macam ni. Ni delay. Ni gini delay maksimum, maksimum ada orang tu buat maksimum nak rasa betul dia macam mana. Okay, lepas tu maksimum maksudnya sebelum dia terantuk lah. Bila kita advance sangat atau delay sangat, dia risiko terantuk dengan pocket valve belaga kan. So ada belaga dah sikit, kurangkan sikit. Okay, dah tak ada belaga, kosong macam ni, tak ada belaga. Okay, kita test. Ujung sedap memang. Bila delay memang ujung ni apa sedap. Tapi gear 4 mungkin mati. Tapi dah tak ada mati. Okey lah, rasa macam nak over lagi lah, sampai terantuk ada kat. Tapi biasanya aku tak jauh banyak, aku duduk kat situ je. Reading setengah mata kita. Sebab aku tahu cam aftermarket yang ada jenama brand tu, tak kisah Cozy ke whatever, dia tak lagi jauh, setengah mata reading tu je, lari sikit je. Berapa degree sangat, lagi 0.75 degree, 1 degree tak sampai. So kalau orang pakai marking standard kilang memang dah balance dah cam EX5 tu. Okay, harga pun Umar pun dia antaranya mahal juga. Okay, so memang dah balance. Tu cara dia nak cari cam tuning. Okay, macam mana nak guna, nak set up ni. Okay, kejap kalau kau ada barang. Sekejap. Okay, kalau kau nak pakai benda ni, adjustable cam gear, korang akan ada satu masalah, iaitu Allen key 3 ni akan terantuk dengan stopper yang ada pada ni. Nampak ni stopper dia, ni aku patahkan ni, dia akan belaga. Sebab ni tinggi, dia akan belaga dengan Allen key ni. So syarat pertama kau potong benda ni, patahkan je lah. Potong dengan gaji sikit lah. Ambil syarat ada garis, aku ambil pelayar, patahkan. Okay, so pastikan bila patah tak ada crack sini, crack sini patah pula. Tapi biasa tak ada garis, gaji separuh ala-ala kadar garis, patahkan je lah. Okay, patahkan, baru dia pakai, tak ada sangkut apa. Okay, yang tu yang pertama. Yang keduanya, kalau korang pakai custom punya penutup, so korang tak perlu adjust lah. Macam ni custom ni. So tengok, tak ada dah langsung, cuma dia kecil lah. Ni custom memang tak kena lah benda ni. Dia tak ada ni bonggong-bonggong ni, nampak dia gelenggung ni, sebab dia ada bypass breather sini. Okay, ni PMP. Yang ni aku letak dulu, aku letak wasir saja nak bagi dia clear dia cantik. Sebab aku takut terkeluar. Tapi tak ada pun sebenarnya, dia floating pun tak apa. Sebab orang tanya kalau tak ada stopper ni cam tak terkeluar bang, tak tercabut tak? Sebab ada rantai timer. Rantai timer akan meluruskan balik cam tu. Okay, melainkan rumah bearing belakang tu longgar, longgar dah, memang tak boleh apa. Kalau tak ada stopper pun dia akan terkeluar juga, dia akan tak balance lah. Okay, itu kena pastikan. Okay, ni untuk setup kan ni. Lepas tu ada orang tanya untuk setup rokat arm bearing. Rokat arm bearing. Rokat arm bearing yang ni, contoh ni head espada aku pakai sebelah ni, nampak tak?
Rokan bearing bila dia ni overlap punya state ni. Ni keadaan overlap ni kayak rumah overlap. Ni dua-dua valve terbuka ni. Ni terbuka ni terbuka. Ni kawal kecil kan. Ni untuk CR tinggi boleh main. Untuk spek kecil, CR besar pula. Spek kecil, spek 53, head ni sangat sesuai lah. Okey, Espada. Ni 28 24 ni. Tapi kawal dia kecil. Tengok kawal ni. Dah nampak dalam kecil je. Dia memang high compression. Memang untuk spek kecil, spek 53. Memang sedap keluar power ni. Okey, cuma orang tanya, bang, ada bunyi terantuk apabila pakai penutup standard ke? Pakai penutup standard. Dia orang tak pakai penutup ni. Racing ni. Dia pakai penutup standard. So, penutup standard syarat dia, kau kena buang X ni. Apa X tu? Apa kesan terantuk? Tu pun ada lagi sikit tu. Kena buang. Ni nampak garis tu. Garis sikit tu. Terantuk tu kena lay sikit lagi. Aku ni pun kena lay sikit. Ada kesan tu. Kena lay lagi. X ni buang. Ada X bonggol tu buang. Ada satu lagi penutup. Aku pun buat benda yang sama juga. Yang ni. Yang ni tak ada. Yang ni pun ada kesan sikit, nampak kesan tu. Kesan terantuk tu. Dia ada sikit je terantuk situ dengan terantuk sini. Kena terantuk bearing ni, nampak? Bearing ni terantuk sikit je. Kalau kita tak buang tu lagi bising sebab ada X kat sini. Dia sangkut dengan X tu. Ada bonggol X ni. Tengah ni je nampak garis, kesan garis tu. 1 2 bergaris tu. Tu adalah kesan bearing tu. Nak selamat, nak mudah pakai je penutup ni. Penutup ni cuma ada lubang tempat yang kaca tu penutup kaca tu. Korang matikan je lah. Sebab dia keluar minyak kat situ nanti. Memang tak tahan pun. Baik matikan dengan gam batu je. Kaca tu biar kat dalam. Getah tu. Lepas tu ambil gam batu tutup dia. Matikan dia. Sebab dia keluar minyak kat situ. Okay. Itu saja. Ini memang tak kena. Bila korang dah buang sini. Nak pakai bearing punya. Buang X ni. Dia pakai. Memang tak kena lah. Dia jauh lah. Kalau pakai high cam. Memang ni sebab aku pakai high cam ni. Aku pakai cam 7 ni. Cam ni. Dulu aku tak pakai penutup ni. Ni kena. Dulu ni aku pakai. Dua-dua bunyi. Sebab dia lifting tinggi sangat terantuk. Jadi nak selamat pakai je penutup tu. Letak gam. Harga dia pun tak mahal. Bukan beratus semua harga berapa ringgit je. Belas-belas RM10 je penutup tu. Penutup yang racing punya. Cuma lubang tengah tu. Lubang kaca tengah tu matikan dengan tu. Sebelum dia kena minyak. Sebelum korang pasang kena minyak baru nak letak gam. Baik kalau beli tu terus letak gam batu. Matikan je. Tak payah tengok pun. Bukan apa pun nampak minyak dalam pun. Tak praktikal pun. Matikan je. Senang. Tak payah susah hati minyak meleleh depan ni minyak meleleh sebab keluar aku kaca tu. Dia bukan tahan tu. Okey, so itu saja untuk hari ni. Berkaitan dengan tu saja. Yang lain tak ada dah. Okey, berkaitan dengan clutch apa semua aku rasa tak perlulah kot sebab clutch apa semua tu asas je. Okey, kejap aku pusing enjin ni jap. Okey. So ni bahagian clutch. Jadi belah timing chain. Sebelah ni tak ada apa perubahan lah. Cuma aku tukar. Dulu aku pakai hyper clutch. Hyper clutch dia aku dah hantar. Aku dah pasang kat enjin kat motor sekarang. Sebab clutch dia ada masalah. Ni patah. Dulu ni aku dah tukar baru. Dan spring dia tak berapa nak ketat. Aku tukar spring king lah. King pakai 2 je. 2 standard 2 king. Okay, dia dah cukup dah untuk tu. Okay, untuk ni pakai stopper yang hari tu. Stopper yang lama aku pakai tu. So dia punya ni aku pakai Allen key semua. Supaya dia gap dia jauh lah. Okay, aku pakai Allen key jadi gap dia jauh dari ni. Kebanyakan case nya dia terantuk lah. Ni skru ni mampus sikit. Okay, skru ni terantuk kat sini. Tapi biasanya aku dah tukar pakai Allen key yang flat ni. And dia dah matikan. Okay lah. Ada orang kata bang nak sedap bagi yang skru mati dengan gam batu. Ikutlah tu terpulang lah. Dia letak sebelum ikat-ikat ni. Letak gam batu baru ketatkan. Tapi bagi aku tak perlu pun. Ikat gitu je. Tak tercabut pun. Lagi pun bergantung pada rider lah yang buat. Okay, yang ni memang pakai oil pump class 1. Yang ni bukan custom. Yang custom yang apa nama yang aku pasang kat motor dah. Yang tu lama lagi biar dah. Tu kita buat post mortem lah. Tengok pump tu habis. Sekarang ni minyak pasti lagi naik. Okay lah. Berfungsi lah yang custom punya oil pump dream tu. Okay lah. Yang ni tak ada apa. Biasa je. Plug aku buka. Ni cup 28. Okay. Ni biasanya ni custom ni ada pakai filter. Yang lain tak ada. Untuk gearbox semua aku dah check semua functional baik. Gearbox dia akan pakai gearbox racing kan. Dengar tu bunyi dia kuat sikit. Kuat sikit. Tapi tak sekuat sebelum ni. Yang ni senyap sikit. Sebab mungkin gear sebelum ni dia renggang lagi. Kan racing kan dia gear antara main shaft dengan output shaft sprocket tu dia jauh kan. Jadi jauh sebab sprocket dia dah racing kecil. Dia renggang. Jadi bising lah. Sekarang ni aku pakai yang jenama lain. Yang gigi dia panjang sikit, tajam sikit.
Dia senyap sikit. Sebelum ni gear dia pendek kan, jadi renggang dia besar, bising. Tapi bila bising tu orang takut sikit. Bukan takut, orang tahu, oh gearbox racing bunyi dah tahu. Gear dia bunyi macam gear motor polis tu. Motor zzz, dia bunyi gear macam motor polis. Macam motor polis tu bunyi. Bunyi gear. Ataupun bunyi ni gear ghostan kereta. Bila kereta reverse kan, bunyi gitu. Bunyi gitu. Tu gearbox racing biasanya. Kereta pun bunyi macam tu. Kalau dengar gearbox racing, tak cari tarik kat internet gearbox racing ataupun dog ring ataupun straight cut gear untuk kereta. Kau dengar bunyi dia macam mana. Itulah bunyi EX5 pun macam tu. Kalau gearbox racing yang memang racing punya lah, level-level kasar sikit enjin dia, macam tu bunyi dia. Tapi dia untuk long distance tak sesuai lah daily use. Aku pakai pun tak lama sangat, 6,000 kilo dah 2 gigi makan dah. Gear 2 dan gear 4 dah makan dah. So aku tukar baru ni, nak tengok berapa lama tahan. Gearbox standard sampai sekarang okey. Gearbox standard tahan lah sah. Memang dia kemas. Dan dia tu lah orang kata kalau gearbox standard nak original Japan, Orimoto lah gearbox macam tu baru tahan lah. Tapi untuk suka-suka racing, nak rasa performance, memang macam tu. Performance memang ketahanan dia tak seperti untuk setup daily use lah. Racing dengan daily use setup dia lain. Ketahanan kurang. Performance memang padu lah. Okay, ketahanan dia akan kurang sikit lah. Okay. Okay, so itu saja untuk kali ni perkongsian. Asas sajalah untuk berkaitan dengan delay. Korang boleh delay, korang boleh pakai ke semua data ni. Ni cam yang sama, korang boleh pakai mana-mana pun sebenarnya. Ada yang tu motor dia sedap bawa. Bagi owner sedap bawa yang ni. Yang 44.5 ni ada yang sedap setup yang ni. Aku suka balance kat overlap. Senang nak tune carburetor. Memang bila overlap macam ni senang nak tune carburetor. Yang ni mudah, tapi dia pick up je lebih. Ni pick up lebih. Yang ni balance idling tapi ujung tak berapa nak sedap. Idling sedap, stabil, api yang bawah sedap. Yang ni PM atas pertengahan boleh tahan, bawah ni macam ketat sikit. Okay, yang ni pula alhamdulillah. Yang ni memang standard aku pakai. Yang ni setting yang betul. Memang power dia sangat bagus, sangat bagus. Memang tak rasa pun dia macam cam custom. Senyap, power dia sedap, memang sedap yang balance ni. Pakai yang makin standard aku sebelum aku buat yang ni, sebelum buat yang ni aku pakai makin ni. Memang power dia susah sikit. Dia susah nak tune ni. Yang ni susah nak tune. Sebab exhaust dia besar. Jadi aku nak cari timing tu tinggi dia timing jadi. Baru lekat. Lepas tu aku buat aja dapat ni 2316 ni. Baru sedap. In lebih besar daripada exhaust baru dapat timing dia. Dan ni adalah kedudukan yang betul. LSA balance 102.5. Yang ni lari, yang ni lari. Tapi yang ni hidup lagi timing dia sebab dia besar. Okey lah. Yang ni okey lagi. Yang ni 1, 2, 3 ni motor stabil boleh tune. Yang ni tak boleh nak tune lah. Kalau kau pakai marking asal dia memang susah gila nak tune cam ni. Aku dah try kena. Memang susah nak tune. Memang susah. Aku belum mati. Mati. Betul sekali. Tak lekat dia macam lekat bila kau rem sikit. Itu mati. Yang ni okey. Lekat. Cantik timing dia. Okey, maintain kat situ. Lepas tu kita turun dekat situ juga. Yang ni timing okey masalah. Bila kau kan mati. Tak lekat. Yang ni lekat. Sebab tu 3 setting ni boleh. Kau samakan ni boleh, samakan ni. Ramai orang pakai teknik ni. Orang kata salah ke betul. Tak ada salah, tak ada betul. Asalkan motor kau lancar, kau selesa. Yang penting owner tu selesa, tak ada masalah. Kau orang boleh pakai mana-mana pun betul. Even kalau kau pakai tu, kau pakai adjustable. Kalau tak pakai adjustable, lari setengah mata, pemain buat diam je. Motor dia hidup cukup. Memang hidup. Lari setengah mata pun hidup. Tapi masalahnya tak keluar performance lah. Bila nak keluar performance wajib pakai adjustable. Sebab dia lari. Dia tak banyak. Lari dia sikit je. Sebab tu adjustable cam gear tu sikit je. Berapa degree je. Adjust. Okay. Itu sahaja untuk kali ni. So jangan bergaduh-gaduh pasal aku kata apa dia diecam. Dia lari sikit je. Yang penting korang tahu data cam korang berapa. Oh kena delay ni. Marking yang ni lari sikit je. 3 degree. Berapa lagi? Berapa degree yang lari daripada marking asal kilang. Gitu je kena tahu. Oh cam ni lari 5 degree. Okey boleh kat marking kilang pun asal. Pakai marking standard pun boleh hidup lagi. Sebab aku dah check lari 5 degree je. Oh yang ni lari dah. Umar kau pakai marking standard kilang je. Sebab dia tak lagi jauh. 0.75 degree je. Tak sampai 1 degree pun. Kena alih pun tak payah alih lah. Sebab sikit sangat kan alih betul tak ni. Tak payah. Memang tak nampak pun. Sebab satu sengat tu 5 degree tau. Kau nak gerak satu sengat yang kecil tu
5 degree, sedangkan dia lari 0.75 degree. Kosong. 1 degree pun kau rasa banyak mana nak gerak? Tak gerak pun. Tak gerak pun. Kata timing kendor tu pun dah lari dah. Betul tak? So tak perlu nak, kalau benda setakat 1 degree lari, pakai je makin kilang tu. Kalau yang tu, semua camp makin kilang dia lari dia tak jauh daripada 5 degree. So kalau orang cakap, alah pakai makin kilang ke? Betul, aku sokong sangat. Alah pakai je makin kilang. Ya betul, ayat dia memang nampak macam kerek yang bunyi. Alah letak je makin kilang, hidup je motor. Betul ayat dia. Sebab dia makin kilang tu tak lari jauh. Tak lari dari 5 degree. Biasanya kalau yang lari 5 degree tu biasa camp custom. Camp yang dijual kat kilang cozy apa semua, dia orang dah ikut standard dia. Memang dia tahu dah orang pasar mesti nak pakai makin kilang, betul tak? Jadi dia tahu jangan lari daripada dia ada punya QC. Within 5 degree tak lari. Okay, motor akan hidup, tak ada masalah. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.